salam sejahtera, dan pencerahan saya adalah berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Saifuddin Abdullah apabila hari ini dia mengatakan bahawa Wan Losdi jangan putar belit cerita. Ini adalah hasil daripada apabila PN, BN tidak dapat bersama dan akhirnya BN bersama dengan PH untuk menubuhkan kerajaan Pahang. Dan ini membuatkan beliau merasakan bahawa sewajarnya mereka yang jadi kerajaan kerana mereka rasa bahawa mereka ada kerusi 17 ataupun 18 untuk mereka menangi. Jadi yang pertama, inilah hukum karma. Orang yang bernama Datuk Seri Saifuddin Abdullah ni, satu Malaysia ni tahu, kerana beliau adalah asalnya daripada UMNO, dia melompat kepada PKR, Pakatan Harapan. Lepas tu dia melompat lagi kepada Bersatu Perikatan Nasional. Apa yang kita lihat di sini, beliau banyak membuat satu perkara yang menyusahkan parti-partinya, yang mana apabila dia berada dalam Barisan Nasional, kita ingat dia masuk ke PKR, Pakatan Harapan, untuk bersama-sama nak berubah, untuk nak mereformkan satu perkara yang baik. Tapi dia mensabotas daripada dalam apabila kita tahu isu ISET. Beliau yang buat, akhirnya yang dapat tomahan adalah Pakatan Harapan, dan akhirnya yang membuat fitnah-fitnah berkenaan dengan isu itu adalah pemimpin-pemimpin PAS. Kita juga lihat sampai hari ini pemimpin-pemimpin PAS memainkan isu agama dan kaum demi kepentingan politik. Yang mana orang seperti Saifuddin Abdullah ini pada saya tidak layak untuk kita lihat memimpin negara kerana dia bukan memimpin untuk rakyat tetapi untuk kepentingan pribadi. Itu yang saya lihat sebagai rakyat biasa. Dan apa yang dia kata di sini, apabila dia merasakan bahawa mereka layak untuk nak menjadi kerajaan kerana mendapat kerusi yang banyak di DUN. Dia juga perlu ingat waktu Pakatan Harapan PRU ke-14. Yang mana Pakatan Harapan mempunyai kerusi yang begitu banyak tetapi tidak dapat menjadi kerajaan. Kenapa tidak dapat? Kerana langkah seretan, langkah setan, langkah tebuk atap dimulakan oleh orang yang seperti Saifuddin Abdullah ni. Hari ini dia cuba nak merasakan keadilan, tetapi dia harus fikir, kamu tidak memberi keadilan kepada orang lain juga. Kamu juga adalah seorang ahli politik yang pada saya menderhaka kepada kepimpinan kamu. Kerana kamu menang pakai logo PKR dan akhirnya kamu melompat kepada parti yang bernama Bersatu. Dan kamu juga telah pun diberi tempat untuk bertanding dalam PRU ke-14 itu di tempat yang selesa. Dan akhirnya hari ini kamu gunakan lagi tempat itu untuk kamu meraih, untuk kamu mendapat, kamu punya majority. Untuk kamu mendapat, kamu punya kepentingan pribadi dalam politik. Ini adalah satu yang pada saya, apa yang dia katakan, saya lebih percaya kenyataan yang dikeluarkan oleh Wan Losdi. Iaitu Menteri Besar Pahang yang sekarang ini. Apa yang kita lihat, kenyataan yang ada dikeluarkan oleh Tuan Ibrahim Tuan Man sendiri pun, dalam proses rundingan, mereka rasa bahawa mereka parti yang besar dan harus mendapat banyak jawatan. Dan mereka cerita tentang pengagihan kuasa, tentang pengagihan jawatan, bukan untuk berkhidmat untuk rakyat. Jadi, kalau saya di tempat Wan Losdi sebagai Menteri Besar Pahang hari ini, saya juga akan memilih Pakatan Harapan kerana kita akan tahu bahawa ia akan stabil. Dan walaupun, kalau kita lihat, seandainya lah parti yang bernama Perikatan Nasional ini ada 18 kerusi, tetapi Barisan Nasional dan PH 16 campur dengan 8 bermaksud 24. Lebih kukuh pada saya kerana di situ PH tidak berebut jawatan tetapi lebih kepada berkhidmat untuk rakyat. Jadi dia memilih ke arah PH kerana dia tahu kalau berlakulah undi tidak percaya, sekurang-kurangnya dia tetap mendapat majoriti. Dia tidak akan jatuh. Tapi kalau bersama dengan Perikatan Nasional ni, mereka dah Barisan Nasional dah tahu bila-bila masa mereka boleh dikhianat kerana jawatan dan akan berlakunya perebutan yang akan amat ketara. Kalau kita lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Tuan Ibrahim, jelas-jelas dia nakkan jawatan. Dalam cerita dia, rundingan dia adalah rundingan jawatan. Bukan rundingan bagaimana kita bersama membentuk kerajaan. Tapi dia menjual isu-isu rakyat. Dan itu juga kalau kita lihat, orang yang bernama Datuk Seri Saifuddin Abdullah ni, kita juga lihat, dia cuba menidakkan yang mana apabila dia cerita. Jadi Wan Losdi jangan putar belit cerita. Ceritanya betapa kami bertolak ansur dengan BN. Ini cerita sebenarnya katanya dalam sidang media. Yang mana dia kata ketiga kami secara logiknya PN menjadi menteri besar kerana kami ada kelebihan kursi. Selanjutnya
Kalau Wan Rosdi tak selesa menjadi exco biasa, Tuan Ibrahim kata kita boleh fikir ke alternatif. Contohnya sekiranya kami membentuk kerajaan persekutuan, boleh bawa dia Wan Rosdi ke pusat. Tengok, dia lebih kepada cerita untuk dia nak menjadi menteri, untuk menjadi exco. Ini adalah jawatan-jawatan penting dalam kerajaan. Bukan ini yang sepatutnya mereka apabila menang, mereka fikirkan. Mereka patut fikir bagaimana kalau kita bergabung ni untuk kita nak kuatkan supaya kita mampu untuk membantu rakyat di bawah. Dan kita tahu mereka buat rundingan ini belum lagi penubuhannya kerajaan pusat. Dan kita tahu juga mereka dah pun cuba offer untuk jawatan menteri. Ini adalah satu perkara yang pada saya yang diamalkan oleh pimpinan Perikatan Nasional. Mereka cuba merancang sesuatu yang orang ini belum tentu ada kebolehan. Lepas tu kau tiba-tiba cerita pasal isu menteri lantikan lah, senator lantikan lah. Ini adalah tidak baik. Sebab itu apabila Perikatan Nasional memerintah dan diteruskan oleh kerajaan yang mana kita lihat Datuk Seri Ismail Sabri, yang mana dia tidak boleh merombak kabinet itu. Pemimpin-pemimpin yang ada di situ itu bukan mereka ada kebolehan. Tetapi diletak di situ disebabkan oleh kapasiti dia sebagai ahli parlimen. Yang mana kalau mereka tidak bersama akan tarik sokongan maka jatuh kerajaan. Ini adalah satu yang terburuk sekali. Inilah cara pemerintahan Perikatan Nasional yang ada PAS di dalam. Yang mana hari ini kita lihat Saifuddin Abdullah ini sendiri. Dia adalah seorang yang amat resis. Dia menggunakan isu perkauman dan juga isu agama. Yang mana dia melompat waktu itu. Dia memainkan isu Aisyat untuk mengkhianati Pakatan Harapan. Dan akhirnya dipusing belitkan oleh Presiden PAS itu sendiri. Pemimpin PAS itu sendiri. Yang mana kita lihat, kita dengar isu Abu Chin Peng, isu komunis, isu DAP menggunakan media barat. Dia sebenarnya berada dalam memegang kementerian sebagai Menteri Komunikasi. Jadi Saifuddin Abdullah berdiam diri dalam isu ini. Kenapa apabila isu ini timbul yang disalahkan PS? Sedangkan makhluk kata ini berada dengan mereka. Yang mana kita tengok Tan Sri Muhyiddin Yassin, Menteri Dalam Negeri. Ni Saifuddin Abdullah, Menteri Komunikasi. Begitu juga menteri-menteri Perikatan Nasional yang ada. Mereka membolot jawatan dekat PHS itu dan akhirnya mereka keluar, dia salahkan DAP. Inilah yang pada saya, kalau saya rakyat lihat, kadang-kadang kepala bapak mereka ni menipu rakyat je kerja dia. Itu bahasanya yang paling kasar sekali. Tapi itu hakikat dia kan. Jadi percaturan politik ini. Apabila yang mana seperti mana saya kata tadi. Mereka katakan bahawa seolah-olah mereka layak untuk membentuk kerajaan kerana majoriti besar. Kenapa kamu petikaikan PHS hari ini pula menjadi kerajaan majoriti besar? Dia yang perlu menentukan kerajaan. Jadi apa yang PHS dah lakukan adalah satu daripada landasan demokrasi yang betul. Tetapi apa yang cuba dilakukan oleh Perikatan Nasional ni adalah satu perebutan kuasa yang mengikut jalan pintu belakang yang mana tidak direstui oleh rakyat. Inilah sikap mereka. Jadi saya rasa rakyat lebih percaya kepada apa yang saya kata berbanding dengan Datuk Seri Saifuddin Abdullah ni. Yang pada saya juga mungkin rakyat tertipu ataupun rakyat di Pahang tidak mendapat info yang tepat sehingga kan beliau masih menang. Tempat lain kata-kata ni dah jatuh semua, tinggal beliau ni lagi. Tapi tak apalah, biar dia jadi pembangkang. Kali ni dia jadilah pembangkang yang baik. Harap dia ada berubah. Tetapi saya lihat daripada politik, kalau orang-orang lama ni, jenis-jenis spesies ini, dia lebih kepada gila jawatan. Kita lihat nanti masa beliau jadi menteri, apa sebenarnya yang telah berlaku di kementeriannya. Itulah harapan kita sebagai rakyat. So sekian, terima kasih.